Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita malam ini dimulakan dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang meneruskan program Terima Kasih Frontliners di Lawas pada Jumaat sebagai tanda penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban dalam melindungi rakyat dari wabak COVID-19. Program kali ini cukup signifikan apabila ia turut disertai Timbalan Ketua Menteri Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong dan Pengarah UKAS Samad Junai. Simbolik penyerahan sumbangan disempurnakan Datuk Amar Awang Tengah di perkarangan Hotel Sri Malaysia Lawas untuk pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sejurus selepas itu, rombongan bergerak untuk menyampaikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan di sekatan Jalan Raya SJR Jalan Terusan, SJR Merapuk dan SJR Jalan Punang. Sementara itu, ketika ditemui UKAS, Pengarah Hospital Lawas Dr. Ahmad Syahir Sarji menyatakan rasa terima kasih kepada UKAS kerana prihatin terhadap petugas barisan hadapan. Ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak UKAS di atas sumbangan makanan kepada pihak frontliner, terutamanya barisan hadapan di Hospital Lawas, terutama di waktu pandemik COVID-19 ini. Saya juga berharap agar kesemua rakyat, terutamanya di daerah Lawas, mengutamakan SOP-SOP yang telah diterapkan agar kita dapat bersama-sama menangani wabak pandemik COVID-19 ini bersama-sama. Kita jaga kita. Pegawai Rela Daerah Lawas Lucia Ajakaria pula menzahirkan penghargaan kepada UKAS serta agensi lain yang menghargai pengorbanan dilakukan oleh petugas barisan hadapan. Saya mewakili Jabatan Sukarelawan Malaysia dan barisan hadapan agensi yang lain ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada UKAS yang telah memberi sumbangan pada hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada mana-mana individu, agensi dan NGO yang turut menyumbang dan menghargai sumbangan frontliner setakat ini. Dan inilah masanya untuk kita sama-sama menjaga SOP dan berganding bahu untuk memutuskan rantaian COVID. Kita jaga kita. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Bahagian Pengurusan IPD Lawas, Inspektor Ejan Abu berkata, masyarakat di Lawas amat mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan kita juga menekankan SOP yang sedia ada, iaitu kapasiti di dalam sebuah kenderaan, yang mana SOP kita membenarkan untuk 2 orang sebagai sebuah kenderaan. Tetapi walau bagaimanapun, kita juga bergantung kepada arahan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, bagi mereka yang ingin mendapatkan vaksinasi ataupun proses vaksinasi, jadi kita membenarkan mereka ini melebihi kapasiti 2 orang lah untuk bagi tujuan menerima suntikan vaksin saja. Kemudian berkenaan dengan pematuhan, secara keseluruhannya rakyat di Lawas yang melalui SJR Sekatan Jalan Raya Jalan Punang ini mematuhilah segala apa juga kehendak SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Ia merupakan program keempat anjuran UKAS selepas di Kuching, Miri dan Sibu sebelum ini dan akan diteruskan di Limbang pada Sabtu. Berita seterusnya. Seorang pelajar perempuan dari SMK Semop, Siti Suraya Najor yang berjaya meraih keputusan cemerlang 8A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 mendapat penghargaan daripada Adun Semop Abdullah Saidol. Bangga dengan kejayaan itu, Abdullah yang juga Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan UKAS berkesempatan singgah ke kediaman adik Siti bagi menyampaikan sagu hati di samping memberi nasihat dan panduan kepadanya untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dengan permohonan bantuan beasiswa. Ini kerana menurut Abdullah, anak sulung daripada 5 beradik itu bakal menjadi tenaga penting kepada pembangunan negeri pada masa hadapan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan kerana telah membantu saya untuk memperoleh keputusan yang cemerlang, iaitu 8A. Saya berharap agar dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik.
Sementara itu, bapa kepada adik Siti, Najor Saili, juga merakamkan penghargaan kepada warga pendidik di SMK Semop dan bersyukur atas pencapaian yang diperoleh anaknya. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru SMK Semop yang mengajar anak saya mendapat pencapaian sungguh agak cemerlang lah. Jadi banyak-banyak saya berterima kasih terhadap cikgu-cikgu yang mengajar beliau. Laporan berikutnya, Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar merangkap adun belaga Datuk Liwan Lagang telah menyantuni para petugas yang mengagihkan bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang BKSS 6.0 pada Jumaat. Pada masa yang sama, beliau menyerahkan bantuan tersebut kepada Marin Umar Lato Juman yang mewakili 38 ketua isi rumah KIR Rumah Panjang Long Amo Belaga. Selain itu, bantuan turut diagihkan kepada Kampung Hijrah Jaya 27 KIR, Umar Kenyah Long Bangan Belaga 170 KIR dan Umar Bading Long Dungan 52 KIR. Bantuan daripada Kerajaan Sarawak itu diagihkan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Belaga dan pejabat daerah kepada penduduk yang layak. Sementara itu, seramai 10,070 KIR yang melibatkan 83 kampung dan kawasan perumahan di Dun Mambung akan menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang 2021 dalam masa terdekat. Menurut Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, bantuan telah diagihkan melalui Ketua Kaum dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK masing-masing dengan bantuan 20 orang sukarelawan sejak 8 Jun lepas dan dijangka selesai selewat-lewatnya 14 Jun ini. Beliau yang hadir melancarkan pengurusan bantuan tersebut amat berpuas hati dengan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pihak Pejabat Daerah Kecil Padawan dan UKAS dalam menyelaras bantuan berkenaan dengan teratur tanpa sebarang masalah. Datuk Jerib dalam pada itu juga telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 masing-masing kepada JKKK Kampung Jambu dan DBNA Cawangan Padawan. Di Dun Layar pula, seramai 4,300 KIR akan menerima manfaat daripada bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang BKSS 6.0. Menurut Adun Layar Gerard Rentap Jabu, pengagihan bantuan telah bermula pada 8 Jun lepas. Bercakap semasa menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan tersebut pada Jumaat, beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan kerja-kerja penyediaan dan pengagihan. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan penduduk di Betong untuk mendaftar dalam usaha memastikan 80% atau kira-kira 92,000 penduduk mendapat vaksin COVID-19. Manakala di Beting Maro, adunnya Razaili Gapo menyerahkan bantuan makanan di Dewan Rahmaniah Pusa pada Jumaat. Bantuan tersebut diberikan kepada penduduk daripada 10 rumah panjang dan 9 kampung di kawasan Beting Maro. Razaili memberitahu bantuan itu adalah bagi membantu meringankan beban rakyat yang masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Bantuan ini adalah amat tepat pada masanya, selaras dengan usaha kerajaan untuk membantu setiap peringkat rakyat di negeri ini di dalam untuk membantu mereka mengharungi saat dan ketika yang amat sukar yang kita semua hadapi pada masa ini. Berdasarkan rekod, seramai 4,500 KIR di kawasan Beting Maro dijangka menerima bantuan tersebut. Dalam pada itu, penghulu Kampung Beladin Mahbang Labik yang mewakili penduduk Kampung Beladin merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas bantuan yang diberikan. Saya bagi pihak penduduk Kampung Beladin ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan kerana dah banyak kali memberi bantuan berupa makanan, iaitu bakul makanan kepada penduduk Kampung Beladin, dan sekali lagi kita akan menerima bantuan berupa bakul makanan juga kepada penduduk Kampung Beladin. Selanjutnya, penduduk di kawasan Dun Lambir mula menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang di bawah program BKSS 6.0.
Menurut Adun Lambir Ripin Lamat, sebanyak 13,432 KIR mula menerima bantuan tersebut secara berperingkat bermula Khamis. Kita juga berharap masyarakat boleh bersama kita dalam pengantaran ini secara berperingkat-peringkat dan insyaAllah kita akan sampai kepada semua di kawasan IN 72 Lambir. Semasa simbolik penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang, Dun Lambir, beliau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg atas bantuan makanan yang diberikan kepada penduduk di Dun Lambir amnya. Saya ingin merakamkan kita terima kasihlah atas keprihatinan Yang Amat Hormat Ketua Menteri atas memberikan bantuan untuk semua masyarakat di dalam kawasan Lambir dan juga seluruh negeri Sarawak. Dan kita berharap bantuan ini akan sedikit meringankan usaha masyarakat kita semasa PKP ini. Masih lagi perkembangan sama dengan bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang untuk kawasan Dun Jemureng mula diagihkan di Kampung Tengah Igan. Penyampaian bantuan turut disempurnakan oleh Adun Jemureng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Beliau memberitahu sejumlah 4,832 KIR menerima bantuan yang akan diagihkan selama 3 hari berturut-turut itu. Bagi seramai 4,832 ketua isi rumah yang akan diagihkan selama 3 hari berturut-turut, Khamis, Jumaat dan Sabtu. InsyaAllah hari ini akan bermula agihan di kawasan zon Igan dan Batang Igan. Dan kemudian insyaAllah bermula esok dan lusa agihan untuk kawasan zon kawasan Matu, yang mana insyaAllah semua ketua isi rumah di kawasan Dun N44 Jemureng akan mendapat agihan bantuan makanan ini. Dan agihan ini akan dilakukan oleh pihak JKK dengan dibantu oleh pihak Pusat Khidmat dan NGO di kawasan kampung masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengagihkan bantuan ke beberapa buah rumah yang berdekatan dengan pusat agihan di Dewan Igan. Tambahnya lagi, bantuan tersebut sedikit sebanyak membantu meringankan beban rakyat yang terkesan dengan pelaksanaan PKP. Seterusnya, Datuk Dr. Juanda melakukan pemantauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Igan bagi melihat persediaan yang telah dilakukan. Jelasnya, JKKK Kampung Igan juga turut bergotong royong melancarkan persediaan di PPV tersebut. Datuk Dr. Juanda memberitahu PPV ini adalah pusat kedua di daerah Matu selain PPV yang terletak di Dewan Suarah Matu dan akan mula dibuka 12 Jun ini. Seterusnya, kepada mereka yang belum berdaftar, saya amat mengharapkan agar segeralah berdaftar di pejabat daerah atau melalui MySejahtera untuk memastikan penduduk di kawasan kita dapat mencapai herd immunity yang dibenarkan. Saya difahamkan untuk kawasan Igan dan Batang Igan sekarang sudah mencapai 83% yang telah mendaftar, dan kita mengharapkan lebih ramai lagi yang mendaftar agar keseluruhan penduduk kita dapat terjaga daripada wabak COVID-19. Terdahulu, beliau telah menyumbangkan 6 unit pendingin hawa kepada PPV tersebut. Dalam pada itu, Residen Bahagian Muka Hamdiah Bakin merangkap pengerusi CITF Bahagian Muka merakamkan penghargaan atas sumbangan yang diberikan. Kita juga merakamkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja lah, kerana telah banyak membantu kekurangan-kekurangan yang ada di sini, termasuk memasang penghawa dingin lah, sebanyak 6 unit lah. Dengan cuaca yang panas ini sangat membantu pihak klinik kesihatan di sinilah. Sejurus selepas tinjauan ke PPV, Datuk Dr. Juanda melawat lokasi SJR di Pengkalan Feri Batang Igan bagi menyantuni para petugas di situ. Jumlah kenderaan yang menggunakan feri sejak SJR adalah kekal berkurangan sehingga 50% daripada hari kebiasaan. Sekian edisi malam bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan serangkap pantun.
Berakit menyeberang lautan samudra, badai gelora rela digagahi. COVID-19 sedang bermaharajalela, mari bersama kita hindari. Terus patuh SOP dan sentiasa jaga kebersihan diri. Salam UKAS.